Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada uh, apa nama tempat ni? Bonidem Alicante, Spain, Sepanyol. Alhamdulillah. Rasa macam dah lama dah tinggalkan Malaysia. Apa khabar anda di Malaysia? Saya harap semuanya aman damai, insya-Allah hidup anda diberkati. Pagi ni ni pagi ni kat sini. Nampak matahari tu sedang naik waktu duha ni. Bawah ni adalah pemandangan di sini. Okay, nama tempat ni Bonidem. Benidem tahu benda lah bahasa dia Spain kan, bahasa dia lain sikit. Anyway, pagi ni saya nak berkongsi sesuatu yang saya belajar over the past few days ni, mengenai lima peringkat kebebasan kewangan. Tapi saya mempunyai definisi berbeza lah. Saya mempunyai 8 saya perhatikan ada 8 proses. Ini adalah based on one of the proses yang saya pernah lalu. Banyak proses yang saya lalu juga dalam membina perniagaan, membina kewangan. Jadi ada 8 tahap kewangan. So saya mungkin tak sempat habiskan semua, tapi saya nak share 3 tahap pertama ni adalah 3 tahap yang kritikal. Lepas tu barulah proses kewangan masuk kepada tahap yang lebih baik, kemudian lagi baik. So 8 Yang pertama sekali adalah tahap kewangan mereka yang berada pada tahap yang dipanggil sebagai financial disaster. Financial disaster ni keadaan kewangan dia disaster teruk lah. Saya cakap pasal kewangan ni kenapa? Kita berada dalam keadaan yang hari ni kita hidup. Kita kena faham, kita selain daripada kita bersyukur, syukur tu wajib, tapi Allah juga suruh kita usaha. Jadi selain daripada kita syukur, kita mesti berusaha. Kadang setengah orang kata syukurlah apa yang ada. Kadang macam syukur tapi tak payah buat apa-apa. Tak, Allah suruh kita syukur, kita solat, kita selawat. Tapi masa yang sama dia juga nak lihat siapa yang lebih berusaha dalam memperbaiki hidup dia, dunia dan akhirat dia, insyaAllah. Jadi so yang tahap pertama ni adalah financial disaster. So untuk kita nak faham ni, kita kena faham financial disaster ni adalah orang yang berada dalam keadaan yang disaster, dalam keadaan yang terancam teruk dia punya kewangan dia. So financial disaster ni adalah orang yang bukan setakat dia tak mampu nak duit dia, kewangan dia tak mampu nak manage hidup dia, tapi dia ada mungkin debts, hutang ataupun bankruptcy yang teruk. Tu tahap yang pertama yang bahayalah, which dia boleh keluar, tapi dia kena faham di mana keadaan dia berada. Yang kedua adalah dipanggil sebagai financial broke situation. Orang yang pokai, orang yang ada duit tapi pokai je setiap bulan, tak cukup. Tak cukup tu adalah broke, yang dalam keadaan yang hidup macam senang, macam gaji ada, tapi dia macam tak ada, yang teruk. Yang ketiga adalah financial survivor. Ini semua saya sendiri categorizekan based on pengalaman saya, dan saya lihat anak-anak didik saya dah mengajar berapa ratus ribu orang. Bodoh lah kalau saya tak faham dan saya tak nampak apa masalah yang ada daripada segi kewangan ramai orang. Dan Alhamdulillah anak didik saya ramai yang berjaya keluar daripada keadaan kewangan yang teruk. Dan bukan setakat teruk, ramai yang berada keadaan yang boleh buat berapa ratus ribu sebulan hingga juta sebulan dalam bisnes. So yang pertama tadi adalah disaster, financial disaster. Yang kedua adalah financial broke. Yang ketiga adalah orang yang berada dalam keadaan financial survivor. Survivor ni tak kisah dia gaji dia tinggi atau rendah. Mungkin gaji dia tinggi tapi dia survivor. Bayar semua, komitmen apa semua tinggal sikit je. Cukup-cukup. Walaupun sederhana pun, tapi cukup-cukup. Bukan cukup lah, dia kadang-kadang sampai tak cukup. Hampir cukup, hampir tak cukup. Macam dapat gaji je, dah tengah-tengah bulan dah selam air raya dah habis, ataupun makan Maggi, tak sihat pula tu. So kemudian ataupun even gaji dia kecil tapi dia survivor, boleh hidup tapi macam tu lah. Tu adalah 3 kategori yang bahaya lah. Financial disaster, financial broke dan juga financial survivor. Ini adalah one of the topik yang saya ada lagi 5 tahap lah, panjang nak cerita tu. Next adalah financial security. Itu ada, bukan security ni bila kita ada gaji, pendapatan kita okey, kita secure. Tak, security ni lah dalam keadaan yang bila kita ada kewangan yang baik, kita plan, kita rancang dengan betul, kita ada strategi yang betul, dan kita invest tempat yang betul, membuatkan kita ada kewangan yang cukup untuk cover
kewangan ni macam dividen, return on investment, income, pendapatan sampingan. Bukan bisnes dia adalah laporan yang kita bina, portfolio yang kita buat yang membuatkan kita mampu untuk cover sebahagian daripada kita punya 5 aspek daripada kita punya kos kewangan, seperti clothing, pakaian kita, makanan kita, kos tempat tinggal kita, utilities kita. So ada 5 aspek saya tak ingat nak listkan semua sekarang, tapi dia cukup lah untuk kita. Yang kita ada kewangan aktif, tapi kita juga ada pasif, kewangan sampingan daripada pelaburan, yang boleh bagi cover kita punya kos kehidupan asas. Kemudian kita boleh, next one adalah financial stability, di mana bukan setakat kita boleh cover 5 kewangan asas, 5 kos kehidupan, tapi dia juga cover sebahagian daripada clothing, lebih ni lah, 50% daripada clothing, 50% daripada entertainment, leisure, spending, nak beli barang tu, nak beli benda ni, boleh lah cover. So kemudian next adalah financial vitality. Semua sekali ada 8 proses lah. Saya nak anda tekankan untuk kali ni adalah saya nak anda dengar 3 benda yang tadi yang mula-mula. Di mana keadaan anda berada? Adakah anda berada keadaan yang financial disaster, financial broke, ataupun financial survivor? Itu ramai orang berada dalam keadaan tu. So saya cakap pada awal juga tadi, dalam hidup ni syukur adalah wajib, perlu kita syukur. Tapi pada yang sama, syukur saja satu bahagian. Selain kita bersyukur, kita mesti ada tindakan. Kita mesti ada kuasa tindakan nak perbaiki hidup kita. Dan saya nak beritahu jujurnya, katalah saya cakap dengan anda macam ni. Katalah rumah kita ni ada lalang, ada pokok lalang. Ini setengah orang kata, syukur dah cukup. Okay, syukur saja cukup, bagus. Tapi syukur saja tak cukup. Allah suruh kita usaha. So katalah rumah kita ni ada pokok lalang kat luar rumah. So ada orang kata, kita pun cakap, orang datang rumah kita cakap, susah hati lah ada lalang dekat rumah, ada masalah lah, lalang ni menarik macam-macam haiwan, ular lah, benda semua kan. Lepas tu orang tu kata, syukurlah syukur kau ada rumah, kau ada tempat tinggal, ada orang tempat tak ada. So apa anda cakap? Memanglah itu memang wajib syukur, tapi pada masa yang sama, apa kita nak buat dengan lalang tu? Allah bagi kita amanah. Kita dapat amanah tu, kita dapat peluang tu ada rumah, tapi kita tak jaga. So kita kena usaha, kita kena potong, kita cari orang potong. So maksudnya adalah hidup ni adalah patutlah kita hidup ni adalah nak tengok siapa yang berusaha, siapa yang bersyukur, siapa yang beribadat pada dia khususnya, dan siapa yang buat manfaat pada orang lain. Jadi bersyukur plus mesti ada usaha dan tindakan. Kalau kita hanya duduk dan expect satu benda berlaku pada kita, tak mungkin. Dan masalah hari ini adalah ramai orang tak faham. Masalah ramai orang tak suka berada dalam keadaan kawan yang teruk, tapi ramai orang tak nak keluar daripada keadaan tu. Dan bila saya kongsi melalui free live feed ni, ataupun kita ada video free lah, YouTube free lah, kita tunjuk bukti anak didik kata kita boleh berubah kewangan. Dia kata apa? Buat apa nak kerja ni semua, nanti mati tak bawa. Memang betul. Masalahnya adalah memang mati tak bawa, tapi Allah akan kata dunia ni adalah tempat dia nak lihat siapa gunakan apa yang dia bagi ni untuk manfaat orang lain. So apa yang kita ajar dalam kelas adalah kuasa sedekah, memberi, menyumbang, membantu orang lain, berzakat. So jangan hidup dalam keadaan yang ilusi. Tahu ilusi? Kita hanya fikir hidup ni sementara, kita akan mati. Of course itu wajib. Baru pagi tadi saya dengar dekat saya punya Al-Quran bacaan pagi ni, tentang kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan mati. Point dia adalah apa kita buat sebelum kita mati. Point dia kan. Apakah kita guna? Adakah kita bermanfaat? Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. So apa manfaat anda bawa hari ini? Kalau anda tak tahu nak komen apa-apa, baik jangan komen. Kalau dia tak bermanfaat, kalau dia baik, komen yang baik-baik. Itu maksudnya manfaat. Semudah tu kadang-kadang. Kalau anda tengok ni bagus, share dengan orang lain. Mungkin dia buat manfaat pada orang yang nak manfaat. Tapi point dia adalah hijrah lah jadi usahawan. Sebab itulah antara cara-cara macam mana anda nak perbaiki kewangan anda. Tapi perlukan mentor, perlukan ilmu, perlukan sistem, perlukan tindakan luar biasa, insyaAllah. Anda rasa anda tak ada modal nak belajar mulakan bisnes, anda boleh tengok video klinik usahawan saya, klinikusahawan.com/online. Tengok tu free. Kalau anda boleh mampu online, main handphone, main Pokemon, anda mampu untuk gosip, viral, tak apa-apa kat Facebook, ada duit untuk buat benda tu, bermaksud anda mungkin insyaAllah ada duit untuk tonton benda yang bermanfaat. Jadi gunakanlah tu dengan sebaik-baik mungkin. Cakap je, nak dengar tak nak dengar sudah. Anyway, hidup saya pun dulu dalam keadaan financial broke, jadi saya tahu apa keadaan dia.
98, 99, 2000 bila kita bisnes, kita tak ada ilmu, kita main langgar je, bukan tak ada ilmu, kita ego, kita rasa kita pandai, kita buat, kita langgar, and then last kali kita hampir bankrupt. Jadi saya tahu apa proses dan apa yang saya buat tahun 2001. Alhamdulillah saya dapat ada mentor, saya kerja dengan orang. Kemudian daripada situ saya belajar, dan daripada situlah saya dapat mulakan perubahan, mentor, ilmu, sistem, tindakan yang betul, insya-Allah, connection dengan Tuhan yang betul, kemudian ada strategi yang betul. Insya-Allah hidup anda akan diperbaiki, insya-Allah. Allah akan perbaiki. Saya doakan anda dipermudahkan dalam amal ibadat, dipermudahkan dalam tindakan, dapat hijrah daripada ubah diri, perbaiki diri, mudah-mudahan untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bantu orang lain, beri manfaat pada orang lain. Allah akan nilai kita di end of the day. Apa yang kita buat, Allah melihat, malaikat mencatat. Mudah-mudahan Allah bagi kita benda yang baik-baik, insya-Allah. Alright, sekian daripada ini live dari Melas terakhir ni untuk tempat ni, Benidorm ni. Pagi ni saya akan travel back ke Madrid, dan insya-Allah saya akan terbang balik besok ke Malaysia, dan minggu depan 6 hari bulan saya akan berjumpa dengan anda yang akan hadir ke Hijrah Usahawan live. Boleh daftar, masih lagi dibuka, anytime akan ditutup. hijrahusahawan.com di KL, insyaAllah saya akan jumpa dengan live dengan anda. Saya akan bawa sharing dengan anda ilmu baru. Saya akan share dalam 8 masalah kewangan yang ada, 8 jenis kewangan manusia usahawan, 8 jenis kewangan, dan macam mana anda nak bawa diri anda, nak perbaiki diri anda, gunakan bisnes sebagai platform, insyaAllah. Jangan percaya apa yang saya cakap. Anda boleh skeptikal dengan saya, tapi anda boleh tengok dan faham ilmu yang saya cuba sampaikan, yang dah terbukti dah bantu orang lain. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk anda, insya-Allah. Sekian saja daripada saya, daripada Spain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.